Kemudian taubah ia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu, umpama meninggalkan sembahyang. Kemudian taubah ia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu. Satunya qada sembahyang, satunya taubah. Yang mana qada sembahyang ni sendiri adalah salah satu daripada 4 rukun taubah apabila meninggalkan kefarduan. Tapi diasingkan qada dengan taubah. Jadi seolah-olahnya qada ni seolah-olahnya lah, seolah-olah qada ni bayar hutang. Seolah-olahnya qada ni bayar hutang. Taubah tu kita nak supaya Allah Ta'ala ampuni dosa hak kita lakukan dahulu tinggal sembahyang. Jadi sekarang di sini 2 ni hendaklah diqadakkan bersegera, kemudian taubah ia daripada kembali kepada umpama yang demikian itu, yang demikian meninggalkan sembahyang. Jadi qada satu, taubah satu. Walahal qada tu salah satu rukun taubah. Jadi kenapa asingkan qada dan taubah? Jadi qada ni bayar hutang, tunaikan kembali. Tunaikan kembali hak kewajipan atas zimmah kita. Lepas tu taubah ni untuk diampuni dosa oleh Allah. Dia gitu. Taubah untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang qada tapi dia tidak bertaubah, walaupun qada tu salah satu daripada 4 rukun taubah. Kita kena ingat lepas taubah kan, rukun taubah ada 3. Yang pertama menyesal, yang kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Ini 3 rukun taubah. Yang pertama at-taubatun nadamah. Nabi kata taubah ialah menyesal. Menyesal sungguh-sungguh, rasa bersalah sungguh-sungguh kerana dahulu tinggal sembahyang. Yang kedua meninggalkan maksiat. Apa maksiat? Tinggal sembahyang. Aman apa? Meninggalkan tinggal sembahyang. Faham tak? Meninggalkan tinggal sembahyang. Meninggalkan tinggal sembahyang. Mana sembahyang lah, jangan pening gitu. Sudah ayat-ayat pun dah. Meninggalkan tinggal sembahyang. Meninggalkan maksiat. Maksiat tu tinggal sembahyang. Maka meninggalkan tinggal sembahyang. Dengan apa? Sembahyang dah sekarang ni. Yang ketiga rukun taubahnya azam bulat di hati, tidak akan mengulangi tinggal sembahyang pada masa akan datang. Itu 3 rukun taubah. Tinggal kefadah, tambah satu lagi yang keempatnya qada kembali. Dia ada 3 rukun taubah. Dosa tinggal kefarduan tambah se jadi 4. Dosa dengan anak Adam tambah se jadi 4. Dosa dengan anak Adam yang keempatnya kena minta maaf. Jadi 3 rukun taubah ni, dosa-dosa yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dosa-dosa yang tidak berkait dengan anak Adam. Kena faham situ. 3 rukun taubah: menyesal, meninggalkan maksiat, dan azam bulat hati tidak akan mengulangi. Pandai ni. Ini kena balik pada bicara rukun taubah lah. Adapun istighfar itu bukan taubah. Itu doa kita kepada Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Itu disunatkan. Itu bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah pun itu bukan rukun taubah. Semayang sunat taubah ni sunat lah. Taubah wajib ijma' ulama. Apabila taubah wajib ijma' ulama, rukun dia
kena letak hukum dia kena wajib jugalah. Ke taubah wajib, rukun taubah sunat. Taubah wajib, rukun taubah wajib. Semayang sunat taubah sunat, bukan wajib. Maknanya ini bukan rukun taubah. Tapi jangan salah faham. Istighfar disunatkan perbanyak. Semayang sunat taubah pun disunatkan juga. Tidak dinafikan. Tapi ianya bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib, maka rukunnya sama hukumlah juga. Wajiblah rukun taubahnya. Jadi rukun taubah kena tahulah 3 ni tetap. Menyesal, meninggalkan maksiat, dan azam berlaku tidak akan mengulangi. Sebab bicara bab taubah ni, ulama membahagikan 3 masa, 3 zaman dia panggil, 3 masa. 3 zaman, 3 masa. Az-zamanul madi, lampau. Az-zamanul hal, sekarang. Az-zamanul mustaqbal, masa lagi akan datang. Az-zamanul madi, masa yang telah lampau. Kita boleh dah nak undur kembali? Tak boleh nak undur dah. Maka kita menyesal dalam hati kerana masa lampau kita tinggal semayang. Itu az-zamanul madi, masa lampau. Az-zamanul hal, pada masa sekarang. Pada masa sekarang semayang dak tinggal-tinggal dah. Lepas tu az-zamanul mustaqbal, masa akan datang kita tak tahu akan datang. Hak dulu kita tinggal semayang dah. Masa sekarang alhamdulillah semayang sokmo-sokmo dah. Masa lagi akan datang kita tak tahu. Kan balik macam masa dahulu kan tinggal semayang kan. Jadi untuk masa mustaqbal, masa yang lagi akan datang, azam bulat di hati tidak akan mengulangi tinggal semayang. Dia kena gitu, dia kena bagi 3. Masa lampau kita dia nak undur dah. Kita kena menyesal je lah. Allah menyesalnya lah dahulu. Buat perkara Tuhan larang, tinggal kefarduan. Itu masa lampau tak boleh nak undur. Tapi menyesal lah untuk masa lampau. Masa sekarang yang kita kira. Apa dia? Masa sekarang kita kena semayang cukup-cukup. Lepas tu masa lagi akan datang, kita tak tahu. Masa lagi akan datang. Lepas tu macam mana? Rukun taubahnya, azam di hati. Tidak akan mengulangi kembali tinggal semayang. Ini kalau tinggal kefarduan. Ada ni. Itu 3 rukun asaham. Cuma boleh tinggal kefarduan, rukun yang keempatnya qada. Dulu tinggal semayang, tinggal puasa, zakat dak bayar. Ni tinggal kefarduan. Dia kena ada rukun yang keempat, iaitu kena qada kembali. Macam mana nak menyempurnakan qada? Itu kena balik molek pada dalam kitab fiqh dia akan bicara. Kalau dosa dengan anak Adam, 3 rukun taubah. Rukun taubah yang keempatnya apa? Kena minta maaf, minta halal, pulang balik harta orang. Tu hak yang keempat. Dosa dengan anak Adam, dosa pada agama, dosa pada harta, dosa pada diri, dosa pada maruah, dosa pada kehormatan. Dia ada 5 dosa dengan anak Adam. Dosa pada harta, kita wajib kena pulangkan kembali. Itu rukun taubah yang keempat. Pandai ni. Dosa dengan Adam, mengumpat. Itu dosa pada kehormatan dipanggil mengumpat. Jadi rukun taubah yang keempatnya kena minta maaf, minta halal. Dia kena gitu. Tapi kalau tidak minta maaf, minta halal, tak panggil taubat. Sebab tak cukup rukun taubah 4. Macam juga tinggal semayang, luput semayang. Kalau tak qada, tak panggil taubah. Sebab taubah rukun qada rukun taubah yang keempat. Boleh tinggal kefarduan, umpama semayang, puasa, zakat. Ada kan? Saya nak taubah tapi saya tak mau qada. Nak taubah macam mana kalau tak mau qada? Qada tu rukun. Boleh tak? Saya nak semayang sangat, saya tak mau rokok je. Boleh? Tak boleh lah, sebab rokok tu rukun semayang. Nak semayang kena melengkapkan rukun. Kena rokok. Saya nak minta 1 je, rokok je saya sambung. Tak panggil semayang. Walaupun rukun hak lain dia buat, 1 rukun ditinggalkan, tak panggil semayang. Sekarang ni saya nak taubah, tapi saya tak ambil qada. Tak panggil taubah. Sebab salah satu dari rukun taubah, tinggal kefarduan adalah qada.
Kemudian qada pula dengan bersegera. Qada bersegera. Hendaklah qada kan bersegera. Bersegera tu apa maksud dia? Bersegera tu apa maksud dia? Qada wajib, bersegera wajib. Tinggalkan bersegera, meninggalkan kewajipan, maka haram hukumnya, berdosa. Apa makna bersegera? Apa makna bersegera? Ada orang ceramah, kamu tinggal semayang dahulu, lama mana? 10 tahun. Letak-letak ke 10 tahun. Maka bersegeranya, kamu qada satu sehari. Hari ni qada subuh 1, qada zuhur 1, qada asar 1. Esok pula qada subuh pula. Bersegera gitu. Hutangnya 10 tahun. Lepas tu qada 1 sehari. Bila nak habis hutang? 10 tahun. Banyak cantik. Banyak cantik. Itu dia panggil bersegera. Nanti kita akan bicara dalam kitab. Apa makna bersegera? Sebab pandangan muktamad ni, dalam mazhab Syafi'i, pandangan muktamad, bersegera tu adalah wajib. Bersegera qada sembahyang ni bukan mazhab Syafi'i. Ittifaq 4 mazhab. Ittifaq 4 mazhab. Bersegera hukumnya adalah wajib. Bila bersegera hukum adalah wajib, tinggal bersegera satu dosa yang lain pula. Tapi hak kelas-kelas, hak lepas-lepas dah, kalau sebut apa bersegera ni kok pakai patah riak lah orang kitanya. Tak qada semayang lah jawapan dia. Pandangan ta'in dalam mazhab Syafi'i, qada wajib, bersegera jatuh hukum sunat. Tu dia cerita lah tu pandangan ta'in. Tapi walaupun bersegera hukumnya sunat, kalau hutang tu 10 tahun, ambil 1 sehari, gelak gambar tu tak kena sangat ajar gitu. Pada ni. Tapi cerita bab qada semai ni cerita bab taubah. Cerita bab taubah ni, saya ni baru nak semayang bang ni, macam mana saya nak kena qada semayang hak lampau. Sabar dulu, belajar molek dulu akidah, molek dulu semayang. Kalau akidah pun tak betul, nak qada macam mana? Kalau pekoh semayang pun tak betul, nak qada macam mana? Jadi permulaannya ilmu, belajar dulu molek-molek. Lepas tu saya nak qada semayang, belajar dulu molek-molek. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin, akabah yang pertama ilmu, akabah yang kedua taubah. Jadi salah satu rukun taubah qada semayang. Nak qada ni ilmu kena comel. Ilmu kena comel. Bila kita belajar pada ain tauhid, pada ain fiqh, pada tasawuf, masuklah tajuk taubah. Dan kitab Penuh Bagi Hati dan kitab Minhaj tadi itu, akabah yang kedua taubah. Akabah yang pertama ilmu, yang kedua taubah. Dalam kitab Penuh Bagi Hati, sifat mahmudah yang pertama taubah. Tu dalam kitab Penuh Bagi Hati, fardhu ain daripada ilmu tasawuf. Tapi pada ain tauhid kita belajar, pada ain fiqh kita belajar, masuk pada tasawuf kita belajar, masuk pada taubah, kita qada. Kena belajar dulu, kemudian macam mana semayang masa lampau ni, hak tinggal tu, memang kita dah ingat, kena balik pada hukum fiqh pula. Kemudian semayang pada masa lampau tu, hak tak betul, tak betul kena tengok pula. Kalau ijma' ulama' kata tak sah semayang, kena qada lah. Kalau tidak ijma' ulama', tak payah qada. Kamu semayang macam mana dulu? Tak rokok, tu kena qada lah. Sebab rokok ijma' ulama'. Kamu semayang macam mana dulu ni? Salah, kamu kata salah. Dah rokok sekali. Lepas tu, saya sujud sekali juga. Tu kena qada lah. Tu ijma' ulama' sujud 2 kali. Tak ada gitu. Dah rokok sekali, sujud di sekali juga. Tu memang kena qada. Tapi kalau kesalahan yang lain, tu kita tengok pula lah, ada pandangan-pandangan ulama' yang mengatakan sah, kita boleh taklid pandangan tersebut, tak kena qada. Yang kita nak fokusnya, yang betul-betul tinggal semayang. Yang betul-betul tinggal semayang. Kemudian rasa-rasa tak ada tinggal semayang daripada balik.
Kang ada kan, bimbang takut ada, bimbang takut ada, perbanyakkan sembahyang sunat. Gitu ya. Ada tak tinggal sembahyang? Seingat-ingat tak ada. Kang tak ada, kang tak ada. Tak ada kang apa, tak ada kang. Kang ke kan ke mana? Kang gitu kan. Seingat-ingat tak ada tinggal sembahyang. Takut ada tinggal. Kalau takut ada tinggal, perbanyakkan sembahyang sunat. Tu je. Jangan duk kotak, jangan. Tak ada. Kotak tak ada. Kalau memang kita tak tinggal, bimbang, takut ada kan satu pagi tak kejut subuh, lepas tu bangun pakai dok kodok masa muda-muda dulu. Ada ke dok? Tak ada. Takut ada. Kalau takut ada, perbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu akan menampalkan. Kalaulah sampai di mahsyar ada sungguh, maka sembahyang sunat yang akan menampal. Tak ada kodok. Sebab ada orang hak jenis dia cermat, dia takut. Ada macam ustaz, saya ni tak tinggal sembahyang lah ustaz. Tak apa. Tapi macam mana pula? Dia kata, mata ada kan? Mata ada. Perbanyakkan sembahyang sunat. Tak ada qada, tak ada. Jadi hak qada ni hak betul-betul tinggal sembahyang. Lepas tu macam mana cara qada, kita akan perhalusilah sikit berkaitan dengan macam mana nak qada sembahyang. Adapun yang mensia-siakan akan dia sembahyang tinggal, qada pula malah, maka tiada jalan sekali, maka betapa ni tak ada harapan lah. Sembahyang tinggal dah, lepas tu tak mahu qada pula, malah nak qada, tak ada jalan bagi dia. Tak ada jalan sekali, tak ada jalan bagi dia. Maka betapa ada jalan. Kamu dah tinggal dah, lepas tu kamu tak mahu qada, itu dipanggil mensia-siakan. Maka tak ada jalan, tak ada bahagian. Orang yang luput sembahyang, tinggal sembahyang, suruh qada, dia malah pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.